Rakyat recognize benda ni. 22 bulan apa yang kita buat, antara lain adalah kita berjaya menangkap perasuah dan perompak. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa hari ini Najib dikatakan telah mengumumkan saman kepada, sebelum ini telah mengumumkan saman kepada Tommy Thomas dan juga kerajaan Malaysia. Okey, saya tunjukkan audio ni Okey, bukan audio. Saya tunjukkan perkara ini. Saman Najib adalah serangan ke atas kes-kes jenayah lainnya. Alright. Tindakan Najib menyaman, okey, dia apa yang berlaku adalah okey, ini. Pendakwaan salah, Najib tarik balik saman pada kerajaan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menarik balik saman pendakwaan salah terhadap kerajaan Malaysia. Dengan langkah itu, bekas Pegawai Negara Tommy Thomas kini menjadi satu-satunya defendant dalam kes saman civil itu. Semasa prosiding, menurut beliau, semasa prosiding Mahkamah Terbuka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini, peguam plaintiff Fairuz Hussein Ahmad Jamaluddin memberitahu bahawa saman terhadap kerajaan ditarik balik. Saman terhadap defendant kedua tidak diteruskan, katanya kepada Hakim Ahmad Bachi. Pada 26 Oktober 2021, ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, Najib menyaman Thomas dan kerajaan atas dakwaan membuat pendakwaan salah. Najib mendakwa berlaku pendakwaan salah dalam kes 1MDB International Petroleum Investment Company IPIC, 2 kes salah guna kuasa dan penggubaran wang haram Akta SPRM 2009. Saman itu bagaimanapun tidak melibatkan SRC International Sdn Bhd yang dia didapati bersalah menyeleweng dana yang menyebabkan dia merengkuk 12 tahun dalam penjara. Menurut salinan penyataan tuntutan yang dilihat Malaysia kini, Najib berkata Thomas merupakan tadi saya dah tahu macam mana pronounce committee. Dalam jawatan Miss France dalam jawatannya, maksudnya telah cuai dalam jawatannya, penyalahgunaan proses dengan niat jahat dan cuai. Sementara itu, Alan Gomez, peguam Thomas, tiada bantahan ketika hakim bertanya kepadanya. Berdasarkan salinan notis yang difailkan semalam oleh Tuan Fima Raj Ong dan Yudhisthira, Najib menarik balik saman terhadap kerajaan tanpa kos. Tidak alasan diberikan semasa prosedur. Nah, apa maksudnya tuan-tuan dekat sini? Yang pertama sekali kita kena faham bahawa Najib sekarang ini telah menyaman. Dulu dia saman kerajaan, kemudian dia saman Tommy Thomas kerana katanya Tommy Thomas dan kerajaan telah cuai mendakwa beliau dengan kes yang salah dalam 1MDB. Now, kenapa benda ini boleh dilakukan? Sebab dia ada lawyer dan dia ada duit nak saman lah. But pointnya adalah apa dia tuan-tuan? Kalau sekiranya dia lakukan perkara ini pun, dia tak akan bawa ke mana. Dia tak akan bawa ke mana kerana apa yang Tommy Thomas perlu lakukan, dia telah menjalankan due diligence, telah menjalankan tanggungjawab. Dan sekarang ini kes ini sedang berlangsung. Adalah amat tidak wajar untuk dia nak saman Tommy Thomas dalam keadaan kes sedang berlangsung. Dan dakwaan bahawa itu adalah tidak benar, dakwaan ada melis, ada niat jahat juga tidak benar. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam kes ini, dalam kes SRC sekalipun, Najib telah didapati bersalah, walaupun dia kata itu adalah fitnah, sampai dia buat pembualan, dia buat sampai saman fitnah. Okey, saya baca apa kata Tommy Thomas. Tindakan Najib Razak, apa kata Tommy Thomas? Tindakan Najib Razak menyaman bekas Pegawai Negara berhubung dakwaan salah laku dalam jawatan awam kerana mengemukakan pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri itu harus dibatalkan kerana ia adalah serangan tidak langsung terhadap kes-kes jenayah lainnya. Macam saya kata tadi lah, kalau dia berjaya saman benda ni, habis kes-kes yang lain tu macam mana? Kan, habis kes-kes yang lain tu macam mana? Adakah benda tu kita kena gugurkan? Jadi itu merupakan satu benda yang tak patut lah, tak wajar lah benda itu dijadikan alasan, kan, kita kata. Kemudian kalau kita baca lagi, bagaimanapun peguam bekas Kementeri Kewangan itu menyangkalnya dan menghujah bahawa saman itu perlu dibicarakan sepenuhnya kerana melibatkan isu semasa dan Thomas telah melakukan misfasans dalam jawatan awam dengan memutuskan untuk mendakwa Najib dalam 4 kes jenayah berasingan. Hujan lisan itu dikemukakan di hadapan Mahkamah Tinggi hari ini semasa Thomas berusaha untuk membatalkan tindakan sivil Najib. So ini tindakan sivil tindakan sivil yang dijalankan. Di hadapan Hakim Ahmad Bachi, peguamnya Alan Gomez secara lisan berhujah bahawa saman Mahkamah Plaintiff adalah satu bentuk serangan kolateral terhadap 4 kes jenayah yang masih dibicarakan. Maka undang-undang serangan kolateral adalah satu bentuk tindakan undang-undang yang dilakukan sebagai serangan tidak langsung untuk mengelakkan kes mahkamah lain yang sedang berjalan. Bagi saya ini adalah satu taktik kes untuk dia nak delay kes-kes yang ada, tuan-tuan. Sebab untuk dia nak mendakwa. Sebab benda ini kalau kita tengok nanti, kalau kita tengok benda ini boleh digunakan di dalam mahkamah. Kita boleh guna dalam mahkamah nanti untuk menyatakan bahawa apa orang kata, benda ini boleh digunakan dalam mahkamah untuk menyatakan bahawa bahawa Najib sekarang ini seolah-olah nak mengelakkan daripada nak melakukan kes tersebut, nak menjalankan kes tersebut. Kedua, kita tengok kalau dari segi perlembagaan, itu adalah kuasa pendakwa raya. Pendakwa raya mempunyai kuasa yang luas.
So tindakan dia ini adalah sesuatu yang melanggar pendakwa raya, melanggar tindakan melanggar perlembagaan, kerana itu merupakan hak pendakwa raya untuk dia nak mengemukakan apa-apa tindakan sewaktu beliau memegang kuasa sebagai pendakwa raya. Bagi saya ini adalah satu taktik kotor beliau. Okey. Seterusnya Dr. Latif dikatakan bahawa dia nak saman. Dr. Latif mengatakan dia nak saman auditor LCS, auditor yang menjalankan siasatan terhadap LCS. Beliau nak saman kerana menyebut nama beliau. Dr. Latif menyebut nama beliau, dan juga dia nak saman kerana auditor itu mengatakan dalam, kalau kita baca audit report, audit report dekat dalam, dia mengatakan bahawa apa yang dinyatakan dalam ini, apa yang dinyatakan di dalam audit ini tidaklah, dia kata, dia tulis kat situ lebih kurang lah, macam tak adalah bukan accurate, tapi berdasarkan kepada kajian mereka, so tidak semestinya benar. Maksudnya lebih kurang macam tu lah. Persoalannya kenapa Dr. Latif tak berani nak saman Rafizi. Dia nak saman auditor tapi tak berani nak saman Rafizi. So itu merupakan satu perkara yang agak pelik jugalah, Now, kalau kita tinjau lebih dalam lagi, kenapa dia nak saman, kalau sekiranya dia nak saman auditor, apa yang auditor ni perlu lakukan? Dia mudah je tuan-tuan. Pertama, auditor hanya perlu keluarkan satu kenyataan bahawa ini adalah arahan daripada kerajaan dan mereka bertindak secara fair. This is a fair comment, dan itu adalah untuk kerajaan. Kalau dia gunakan untuk itu, dan memang pun dia buat untuk, disebabkan dia dilantik oleh kerajaan, dan kalau dia buat untuk itu untuk tatapan kerajaan, tetapi yang keluarkan yang wartakan dokumen tersebut adalah kerajaan, yang patut disaman adalah kerajaan, yang patut disaman kerana melantik auditor ini, bukan nak kena saman auditor. Kalau berjaya untuk saman auditor, maka tak ada auditor yang berani nak buat kerja macam tu. Namun begitu, satu juga benda auditor yang boleh buat ialah dia dedahkan semualah. Dia dedahkan bahawa ada company-company yang atas nama Dr. Latif dan juga seorang bernama Zainab yang dikatakan isteri beliau. Jadi kita dedahkanlah perkara tersebut. Kalau Dr. Latif rasa dia berani berhadapan dengan dakwaan itu, okeylah, tak ada masalah. Cuma kita masih lagi pelik kenapa dia tak berani nak dakwa Rafizi Ramli, sebaliknya dia buat police report. Kalau sekiranya benar dia berkata benar, dia boleh dakwa Rafizi Ramli. Ada orang kata bukan Rafizi yang buat audit report tu. Dia tak ada, bukan masalah buat audit report, tetapi Rafizi mengatakan sesuatu yang berbentuk fitnah. Dia ada elemen defamation, dia elemen fitnah. So jumpalah di mahkamah. Kalau ada elemen fitnah, benar fitnah tersebut, maka kenapa nak takut dakwa Rafizi? Apa yang Rafizi perlu lakukan mudah saja. Dia cuma perlu datangkan bukti, bagi tahu bahawa apa yang dinyatakan itu benar ataupun fair comment. Kerana dia petik daripada laporan PAC, laporan jawatan kuasa kira-kira keuangan, dan juga laporan audit. Maka itu bukan lagi dianggap sebagai satu kenyataan fitnah, kerana dia dikeluarkan oleh autoriti, badan berautoriti. So kalau sekiranya disebut Dr. Latif itu bukan dia, jadi dia sebagai kerajaan, dia sekarang ni di Jabatan Perdana Menteri, tugas khas kalau tidak salah saya, dia kena carilah siapa Dr. Latif tersebut. Siapa Dr. Latif tersebut. Dan yang peliknya tuan-tuan, sampai sekarang SPRM tak ambil tindakan pun pada beliau. Sebaliknya polis ambil tindakan terhadap Rafizi, ambil 5 telefon dia. Tetapi terhadap Dr. Latif yang nama disebut, tidak ada tindakan. Kenapa tunggu terlalu lama? Sepatutnya bila dah keluar benda tu, pergi tangkap, freeze the asset. Kalau dah macam ni keadaan dia, nampak gayanya macam hilang je aset-aset tersebut, kan? Macam hilang je aset-aset tersebut, kita kata. Seolah-olah dia boleh nak kata, bukan nak menuduh lah, tapi kalaulah culprit itu dibagi ruang dan masa untuk bertindak, dia boleh sembunyikan. So kenapa tak tangkap pada masa itu, freezekan aset, buat siasatan. Kalau dia tak bersalah, maka lepaskan. Apa isu dia? Kalau dia bersalah, maka tahan. Tapi kenapa dibiarkan terlalu lama? Seolah-olah memberi ruang dan peluang. Saya bukan menuduh, tetapi seolah-olah begitulah bunyinya. Kan? Seolah-olah begitulah bunyinya, memberi ruang dan peluang. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita nak pergi tangkap pencuri, takkan kita nak bagi tahu dia seminggu lagi aku tangkap, sebulan lagi aku tangkap, siap sedia tau. Habislah. Sepatutnya pada masa itu keluar saja laporan, sudah ada penahanan, sudah ada freeze of asset terhadap yang dituduh. Kalau kita pembangkang cepat je, ketuk rumah aku cepat je. Tapi dengan orang-orang yang ada di kayangan ini agak payah. Sebab itu tuan-tuan, kenapa Pakatan Harapan perlu menang sekali lagi. Bukan setakat kita akan menahan orang-orang di Semenanjung ni tuan-tuan. Kita ada bukti kepada pimpinan-pimpinan Sabah dan Sarawak sekali.
Ini yang dia orang takut betul ni. Sebab itu kenapa GPS beria-ia keluar daripada Barisan Nasional dahulu.